أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keizinannya, dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini senantiasa beroleh rahmah dan barakah dari sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, insya-Allah pada malam ini marilah sama-sama kita membaca dan mentadabbur 4 potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu merujuk kepada surah Al-Qasas, yaitu ayat 44, ayat 45, 46 dan 47 dari surah Al-Qasas, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. Surah Al-Qasas ayat 44, 45, 46 dan 47. Baik, secara kesimpulan daripada keempat ayat yang baru dibacakan tadi adalah merujuk kepada hujah-hujah ataupun dalil-dalil yang menunjukkan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyaknya hujah-hujah dan dalil-dalil nak menunjukkan dan nak menyatakan bahawa Nabi Muhammad ini benar-benar seorang Nabi dan Rasul itu banyak.
Tetapi salah satu yang diberitakan oleh Allah, antara hujah dan dalil nak menyatakan Muhammad tu sungguh-sungguh seorang Nabi, Muhammad tu sungguh-sungguh seorang Rasul, ialah melalui bagaimana Rasulullah mampu menceritakan kisah-kisah, Rasulullah mampu menceritakan peristiwa-peristiwa besar yang disifatkan sebagai ghaibiyah. Ghaibiyah di sini bermaksud peristiwa-peristiwa yang dilalui khususnya oleh nabi-nabi dan rasul sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah bila Nabi Muhammad bercerita tentang umat sebelum ini bersama nabi dan rasul mereka, gambaran dia seperti Nabi itu hidup pada zaman itu, iaitu Nabi sebagai penyaksi dan sebagai pendengar. Sebagai contoh, bila Al-Quran bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu yang diturunkan kepada baginda, dan baginda ceritakan kepada sahabat-sahabat dan umat baginda, seolah-olah menampakkan bila Nabi cerita tu, Nabi hidup dalam peristiwa tersebut. Seolah-olah Nabi Nuh buat macam ni, Nabi hidup pada waktu tu menyaksikan peristiwa tu, dan juga bersifat mendengar. Bila kita kata mendengar, butiran-butiran seperti isi-isi percakapan, dialog-dialog antara nabi-nabi dan umat dia. Sebagai contoh, Nabi Nuh habaq lagu ni, umat dia balas lagu ni. Nabi Nuh kata macam ni, umat dia bangkang lagu ni. Nabi Nuh kata macam ni, umat dia lawan lagu ni. Maksudnya ada dialog lengkap dengan peristiwa sebagaimana menyaksikan betul-betul dan benar-benar hakikat zaman itu, sekali dengan isi-isi butiran percakapan atau dialog dia. Jadi tak mungkin kalau Nabi Muhammad ini seorang pendusta, dan tak mungkin kalau Nabi Muhammad ini seorang pembohong, dia mampu menceritakan kisah-kisah dan peristiwa-peristiwa besar di zaman lampau, yang mana Nabi tak pernah wujud dan hidup lagi pada zaman itu, tetapi itulah hakikat kebenaran kisah yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sebagai contoh, kita tahu Nabi Muhammad disifatkan dengan satu sifat. Apa dia? Ummi. Ummi ini tak reti baca dan tak reti menulis. Bahkan kisah-kisah yang difirmankan kepada Nabi adalah kisah-kisah yang umat Nabi Muhammad tak pernah tahu pun sebelum ni. Dengan kata lain, kaum Quraisy yang didakwahkan oleh Rasulullah tu tak tahu pun cerita pasal Nabi Nuh sebelum ni, tak tahu pun cerita pasal Nabi Saleh, tak tahu pun cerita pasal Nabi ni, cerita pasal Rasul ni, kecuali setelah datang Nabi Muhammad sebagai pendakwah ataupun utusan bagi kaum Quraisy, barulah mereka tahu kisah tersebut. Kalau Nabi cerita tu sipi-sipi, biasa-biasa, agak-agak tu boleh lebih kurang. Tapi Nabi cerita ni seolah-olah Nabi hidup watak dia dalam setiap peristiwa sebagai penyaksi dan pendengar. Okey, boleh faham setakat ni? Itu secara muqaddimah. Dan kalau kita rujuk kebanyakan tafsir-tafsir ummahat, antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mendatangkan contoh satu ayat, iaitu di dalam surah Ali Imran. Tuan-tuan boleh rujuk Ali Imran ayat 44, yang mana Allah berfirman, "Wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun." Wa ma kunta ladaihim, dan kamu tiadalah hadir di sisi mereka. Maksudnya kamu tak ada bersama mereka pada waktu tu, wahai Muhammad. Iz yulquna aqlamahum, ketika mana mereka melemparkan kolam-kolam mereka, iaitu pena-pena mereka. Ayyuhum yakfulu Maryam, untuk menentukan
siapakah yang paling layak, siapakah yang paling berhak untuk memelihara dan menjaga Maryam. Konteks ayat ni Allah nak cerita pasal Maryam bintu Imran, zaman Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Nabi dah ada kepada masa tu? Nabi tak ada. Sebab tu Allah sebut kamu tak hadir di sisi mereka, kamu tak ada beserta mereka masa tu. Waktu mereka duk lontar lempar kolam mereka dalam sungai itu untuk menentukan siapa yang layak nak jaga Maryam. Wa ma kunta ladaihim, sekali lagi Allah tegas, kamu juga tiada hadir di sisi mereka, tak ada beserta mereka, iz yakhtasimun, ketika mana mereka bersengketa. Bukan kata berbalah bergaduh apa, cuma nak cari siapa yang paling layak untuk jaga Maryam. Nabi Zakaria kata dia paling layak, tapi orang ni kata depa pun layak. Okey. Baik. Bila kita lihat kepada kisah Maryam, dia adalah satu kisah yang berlaku lebih kurang masa dia tak jauh selang dengan Rasulullah. Sebab lepas Nabi Zakaria, Nabi apa? Anak Nabi Zakaria, Nabi apa? Yang dipenggal kepala dia tu. Nabi Yahya. Lepas Nabi Yahya, Nabi Isa. Lepas Isa, Nabi Muhammad. Walaupun peristiwa tu berlaku sebelum Nabi Muhammad, jadi jarak dia tu taklah berselang lama. Walaupun demikian, hakikat Nabi tak hidup zaman tu. Jadi kisah Maryam ni sebenarnya, dia awalnya macam ni. Pada waktu Maryam ni lahir, Maryam diletakkan, kalau ikut tafsir Ibnu Katsir, Maryam ni diletakkan dalam sebuah kemah. Dan bila daripada kemah tersebut, ibu dia, siapa ibu dia? Ibu Maryam siapa? Isteri Imran tu lah. Jadi isteri Imran mengeluarkan Maryam daripada kemah dan menuju kepada satu tempat, merujuk satu bani. Dalam tafsir, bani ni adalah Banil Kahin. Nama bani ni Bani Kahin. Wak keluar daripada kemah, bawa ke tempat Banil Kahin. Siapa Bani Kahin? Bani Kahin ni ialah salah satu keturunan daripada Nabi Allah Harun alaihi salam. Nabi Harun ni pula saudara Nabi Musa alaihi salam. Jadi dia mengeluarkan bayi itu, bawa pergi tempat Banil Kahin. Kemudian daripada tempat tersebut, dia bawa Maryam ni kepada Nabi Zakaria dan sahabat-sahabat dia waktu tu. Gambaran dalam tafsir menyebut waktu tu Nabi Zakaria dengan sahabat dia sedang mengecat. Mengecat apa, Nazir? Sedang mengecat sebahagian dinding Masjid Baitul Maqdis pada masa tu. Yang mana bahagian dinding yang mereka cat tu betul-betul arah dia menghala ke arah Kaabah. Yang dinding mereka cat tu menghala ke arah Kaabah. Jadi tibalah mak Maryam dukung Maryam. Jadi apa kata mak Maryam? Terimalah bayi Nazirah ini. Iaitu bayi ini ialah yang aku nazarkan untuk berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Yang mana asalnya Maryam ni mengharapkan anak tu lelaki ke perempuan? Dia mengharapkan anak tu lelaki, tapi yang lahir ialah perempuan. Tapi sebab dia dah bernazar, untuk sekiranya anak ini lahir, dia nazarkan untuk berkhidmat dengan Baitul Maqdis. Jadi aku nazarkan bayi ini. Jadi kamu kena terima bayi ini. Sedangkan kita tahu bahawa bayi ini bayi perempuan, dan orang yang kedatangan atau ada haid dilarang duduk dalam masjid. Tapi aku sesekali tidak akan balik atau pulang ke rumah aku sebelum mana kamu semua terima bayi ini. Sebab nazar aku dah macam tu. Jadi atas dasar tersebut, sahabat-sahabat Nabi Zakaria ni berkata apa? Dia kata, ini adalah anak kepada imam kami. Ini adalah anak kepada imam kami. Siapa dia? Imran. Surah Ali Imran tu siapa Imran? Imran itu ialah pada masa tu imam solat mereka. Imran tu imam solat mereka dan juga orang yang menguruskan korban-korban bagi mereka. Jadi dia anak imam kita, kita semua layak jaga dan pelihara anak ni. Tapi Nabi Zakaria muncul. Sesungguhnya ibu saudara kepada anak ini ialah isteri aku. Jadi aku yang lebih layak dan berhak. Mak saudara kepada anak ni ialah isteri aku. Jadi apa yang ditunjukkan kepada kita di sini?
Isteri Nabi Zakaria adalah adik-beradik dengan mak Maryam. Maryam ada ibu, Nabi Zakaria kata, mak saudara kepada anak ni ialah isteri aku. Jadi ibu kepada Maryam adik-beradik dengan isteri Nabi Zakaria. Bila Nabi Zakaria ada anak nama Nabi Yahya, apa hubungan Yahya dengan Maryam? Sepupu lah. Sepupu dan anak Maryam Nabi Isa. Apa hubungan Isa dengan Yahya? Isa anak sepupu Yahya, Yahya bapa sepupu kepada Isa. Simple, okey. Jadi bila Nabi Allah Zakaria dakwa begitu, aku lebih layak sebab dia anak saudara aku. Tetapi orang-orang ni rasa tak puas hati sebab ni anak imam mereka, mereka pun rasa dah dia imam kita, kita pun ada hak kelayakan untuk dakwa, untuk jaga budak ni. Jadi bagaimana keputusan dia? Keputusan dia masing-masing kita akan lontar, lemparkan panel-panel kita. Dalam tafsir menyebut panel ni lah yang selalu mereka gunakan untuk menulis Taurat. Untuk menulis Taurat. Sebab Isa tak lahir lagi, otomatik Injil tak turun lagi. Jadi mereka pergi ke tebing Sungai Jordan. Jadi masing-masing lemparkan kolam dia. Tapi apa yang berlaku, kolam orang lain yang dilemparkan tu semua dihanyutkan oleh arus sungai. Cuma yang tetap duduk situ kolam siapa? Kolam Nabi Zakaria. Maksud tetap tu seolah-olah kolam Nabi Zakaria tu seorang yang lawan arus. Arus mai kot ni patut hanyut kot ni, tapi dia macam lawan, dia tetap situ. Jadi siapa yang layak? Nabi Zakaria lah yang lebih layak. Dari sudut pertandingan tu, tapi dari sudut hubungan pun dia lebih layak sebab dia bapa saudara kepada Maryam. Walaupun bapa saudara sabit je, betul-betul isteri dia tu mak saudara betul. Baik, itu adalah kisah. Jadi nak menunjukkan kepada kita, didatangkan kisah ni, Nabi Muhammad boleh cerita sebiji-sebiji sebagaimana peristiwa yang berlaku. Nabi Muhammad ada ke waktu mereka nak bergaduh tu? Tak ada pun. Tapi macam mana Nabi Muhammad boleh cerita dengan perkataan-perkataan dialog yang keluar tu secara terperinci? Inilah membuktikan tak ada siapa boleh nafi, tak ada siapa boleh takwil lagi yang Nabi Muhammad tu bukan Nabi. Nabi Muhammad tu bukan Rasul. Cerita Nabi Zakaria dengan Maryam pun dia cerita. Bahkan Ibnu Katsir ceritalah lebih kurang hadis-hadis berkenaan dengan Maryam ni. Antaranya satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Rahman An-Nasai. Siapa dia? Abdul Rahman An-Nasai. Imam Nasai itulah antara Imam Kutub Sittah tu. Imam Nasai ni dalam kitab tafsir dia, bukan dia karang kitab tafsir dah, kitab sunan hadis dia tu dia ada bab tafsir, iaitu dia menghimpunkan hadis-hadis yang mana hadis ini mentafsirkan sebahagian ayat Quran. Jadi disebut kitab tafsir, jangan faham. Ada juga Imam Nasai karang kitab tafsir dah. Dalam sunan tu ada kitab tafsir. Hadis sebenarnya yang menguraikan tentang sebahagian tafsir-tafsir Al-Quran. Antaranya Imam Nasai meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Ali bin Hajar, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus, dari Hamzah Az-Zayyad, dari Al-A'mashi, dari Ali bin Mudrik, dari Abu Zar'ah, dari Abu Hurairah. Maksudnya periwayatan ini sampai kepada Abu Hurairah. Baik, bila periwayatan ini sampai kepada Abu Hurairah, mungkin hadis ini menceritakan tentang apa? Tentang apa? Tentang Maryam tu. Baik, bila menceritakan tentang Maryam, ada satu hadis Nabi. Ada satu hadis Nabi yang mana Nabi cerita sebaik-baik wanita yang menaiki unta adalah wanita Quraisy. Sebaik-baik wanita yang menaiki unta adalah wanita Quraisy. Dan wanita Quraisy adalah sebaik-baik yang pengasih dalam menyayangi anak mereka ketika anak itu masih bayi. Dan wanita Quraisy adalah orang yang paling menjaga kehormatan suami mereka. Menjaga kehormatan suami mereka. Dan Maryam bintu Imran tidak pernah sama sekali menaiki unta. Itu je poin dia nak abadnya. Tapi di depan tu nak cakap sebaik-baik wanita yang naik unta wanita Quraisy. Tapi nak abad
Maryam bintu Imran tu tak pernah sama sekali menaiki unta. Bahkan ada hadis lain yang diketengahkan oleh Imam Ibnu Katsir, sebaik-baik wanita adalah Maryam bintu Imran dan sebaik-baik wanita ialah merujuk kepada isteri baginda Khadijah binti Khuwailid. Ada juga hadis lain yang Rasulullah sebut, cukuplah bagimu di dunia ini dengan 4 wanita ini. Pertama Nabi sebut nama Maryam bintu Imran, yang kedua Khadijah binti Khuwailid, yang ketiga siapa? Anak dia Fatimah binti Muhammad, dan yang terakhir Asyah, isteri kepada Fir'aun. Itu hadis-hadis yang ada keterkaitan dengan Maryam bintu Imran. Baik, itu satu ayat yang dibawa oleh Imam Ibnu Katsir. Contoh ayat lain yang dibawa oleh Imam Ibnu Katsir, rujuk surah Hud ayat 49. Dalam surah Hud ayat 49 Allah berfirman, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Hud ayat 49. Baik, yang diceritakan ini adalah sebahagian daripada berita-berita yang bersifat ghaib yang kami telah wahyukan kepada kamu wahai Muhammad. Sebahagian berita yang bersifat ghaib yang kami wahyukan kepada kamu, ma kunta ta'lamuha, yang mana sebelum ni kamu sama sekali tak pernah pun mengetahui tentang kisah ni. Allah habaq kat Nabi, sebelum ni kamu tak tahu pun kisah ni. Anta wala qaumuka min qabli hadza, sama ada kamu sendiri wahai Muhammad tak pernah tahu cerita ni, tambahan lagi umat kamu, kaum kamu pun tak pernah tahu cerita ni sebelum ini. Fasbir, maka bersabarlah, innal aqibata lil muttaqin, sesungguhnya pengakhiran atau kesudahan yang baik bagi mereka-mereka yang bertakwa. Ini cerita pasal siapa ni? Surah Hud ayat 49 ini adalah kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam bersama dengan kaumnya yang diselamatkan oleh Allah di atas kapal bahtera yang dibina oleh Nabi Nuh alaihi salam, dan kemusnahan iaitu hanyut dan mati lemas kepada kaumnya yang ingkar dan membangkang. Tapi dalam ayat ni Allah habaq diceritakan kepada kamu kisah sebelum ni yang kamu tak tahu. Kamu tak tahu, umat tak tahu, tiba-tiba mari keluar cerita Nabi Nuh, surah pula surah Nabi Hud. Baik, ayat 49. Cuba tengok ayat sebelumnya. Ayat 48 cerita apa? Ayat 48 cerita Nabi Allah Nuh alaihi salam yang mana kapal baru mendarat. Dalam ayat 48 Allah menyatakan turunlah di dalam kapal ini dengan penuh keberkatan, lebih kurang. Jadi ayat 49 menceritakan rumusan kepada ayat sebelum tu, cerita Nabi Nuh. Ayat 50 sampai seterusnya baru start cerita tuan pada nama surah, iaitu Nabi Hud. Jadi zaman Nabi Nuh ni awal Adam, Idris, Nuh. Nabi hidup dalam satu, Nabi tak hidup. Ni membuktikan Nabi itu adalah Nabi dan Rasul yang menerima wahyu, boleh cerita sebiji-sebiji. Apa Nabi Nuh bicara, apa yang kita sebut pada awal tadi, peristiwa Nabi Nuh buat kapal macam ni, buat kapal pula bukan seperti biasa tepi kawasan air laut ke tasik, tapi buat tengah-tengah tu. Jadi siapa bagi info kat Nabi? Tak ada siapa lah, Allah. Bila Allah ni menunjukkan Nabi itu utusan Allah. Ayat lain ada lagi dalam surah yang sama, surah Hud hujung-hujung. Cuba tengok ayat 100. Zalika min amba'il qura naqussuhu 'alaika. Dan ini adalah sebahagian daripada berita tentang negeri-negeri. Qura tu asalnya kampung. Tapi dalam ayat ni Allah nak cerita, kami ini telah bagi tahu kepada kamu info-info tentang negeri-negeri. Yang sebenarnya negeri apa? Negeri-negeri yang pernah dihancurkan dan dimusnahkan oleh Allah dalam sejarah. Sambungan ayat tu, minha qa'imun wa hasib. Ada sebahagian
tempat-tempat yang Allah hancurkan tu qaimun, masih lagi kukuh dan tetap. Bukan kata tu kukuh dan tetap lagu tu. Maksudnya bila dia dihancurkan, sisa-sisa dia tu boleh kita lihat dan saksikan hari ini. Contoh apa kalau kita tengok di Petra, Jordan kan, apa ada? Hak ukiran rumah-rumah macam di gunung tu. Tu zaman Nabi apa? Zaman Nabi Soleh. Kalau kita pergi ke Mesir, kincir air Nabi Yusuf masih lagi ada. Kita tengok zaman Fir'aun ada piramid. Atau boleh saksikan. Bahkan hak Fir'aun suruh Haman bina satu menara dia nak panah Tuhan Nabi Musa tu masih ada lagi sisa-sisa dia. Jadi hak tu kita boleh tengok. Macam empangan Sabah di Yaman kita boleh tengok. Tapi wahasidun, ada pula peninggalan tu langsung tak tinggal kesan, tak tinggal bekas. Yang kita boleh tahu inilah tempat dia dulu. Tapi nak cek kesan-kesan tu tak nampak dah. Hak nampak lagi di Jordan. Ada apa? Laut mati. Okey. Seterusnya contoh ayat lain dalam surah Yusuf ayat 102. Zalika min amba'il ghaibi nuhi ilaik wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amruhum wa hum yamkurun. Dan ini adalah sebahagian berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada kamu, dan kamu tiada hadir berserta mereka di sisi mereka iz ajma'u amruhum, ketika mana mereka ajma'u, berkumpul untuk merancang sesuatu rencana. Apa dia rencana yang mereka rancang? Ayat ini merujuk kepada ketika mereka merancang nak lempar adik mereka Yusuf dalam telaga ataupun kita sebut sumur. Wahum yang kurun, dan kamu juga tak ada pada waktu itu ketika mereka melakukan makar tu, tipu daya tersebut. Sebab Nabi Yusuf ni awal pada Nabi Musa lagi. Nabi Yusuf anak Nabi Yaqub. Nabi ada kepada masa tu. Tapi bagaimana Nabi boleh tahu rancangan adik-beradik dia? Siapa khabar kat Nabi kalau bukan wahyu daripada Allah? Ini antara 4 ayat yang dikemukakan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir dia, dalam muqaddimah. Ni baru muqaddimah ni, kita tak masuk ayat lagi ni. Baik, itu dalam muqaddimah dia menceritakan sebahagian ayat-ayat sebagai hujah dan dalil nak membuktikan Nabi ini sebagai Nabi dan Rasul melalui kisah-kisah yang diberitakan sebelum ini. Baik. Okey, kita pergi kepada ayat betul ni. Ayat 44 surah Al-Qasas. Wa ma kunta bijanibil gharbiyyi idh qadayna ila Musal amr. Dan kamu wahai Muhammad pada ketika itu tidak berada di sisi sebelah barat ketika mana kami menyampaikan perintah kepada Nabi Musa. Kalau baca seorang-seorang agak-agak nak pergi tala ke mana ni. Kamu ketika itu wahai Muhammad tidak berada di sisi sebelah barat ketika mana kami menyampaikan perintah kami kepada Nabi Musa. Nak tala ke mana dia kalau baca seorang-seorang di sisi sebelah barat pula dah. Jadi hak sebenar yang dikehendaki, kamu wahai Muhammad pada ketika itu sama sekali tidak berada di sisi sebelah barat, merujuk di sisi bukit yang berada di sebelah barat. Kenapa bukit yang berada di sebelah barat? Kerana di sebelah timur itu ada satu lembah, dan di lembah itulah ada satu pohon yang mana peristiwa Nabi Musa tinggal isteri dia naik ke kawasan tersebut nak cari punca api, tu ingat? Jadi lembah tu ada satu pohon tu berada di sebelah timur. Jadi gambaran ayat ni nak hafal, ketika peristiwa tu berlaku seolah-olah pohon tu berada di sebelah timur, otomatik location Nabi Musa pun di sebelah timur. Kamu pada waktu tu bukan berada di sebelah barat bukit tu. Faham ke tak faham lagi ni? Dah nampak dah tak? Sebagai penyaksi, bila kita sebut timur dan barat secara umum dia nampak jauh. Ni negeri sebelah timur, ni negeri sebelah barat, dia jadi jauh. Sebenarnya arah yang disebut barat atau timur hanya menunjukkan arah dan sisi saja. Tak semestinya benda tu jauh. Cuma macam kita kata, okey,
Di sebelah luar masjid ni kita anggarkan timur, di sebelah ni confirm barat walaupun dekat. Ataupun dekat lagi selalu kita bahasakan di sebelah kiri saya, kanan saya. Tu yang simple biasa. Tapi kalau kita mengambil kiri kanan dari sudut arah dan sisi sebenar, mungkin hak ni timur, hak ni barat walaupun depan ni saja. Boleh faham? Jadi waktu kejadian Nabi Musa berada di bawah pohon tu, yang kata pucuk api tu, lembah tu berada di sebelah timur. Kamu Muhammad tak ada pun di bukit sebelah barat, sebelah tu jadi. Contoh ada satu pohon, Haji duduk bawah pohon tu duduk sebelah timur. Saya tak ada pun dekat tu, keadaan tu duduk sebelah barat tu. Boleh faham tak? Jadi saya tak ada pun duduk sebelah barat, padahal nampak timur barat tu tadi, tapi sebenarnya sisi dia tu. Haji duduk belah tu, saya duduk belah ni. Saya tak ada pada masa tu menyaksikan Haji berada di sebelah timur. Jadi Allah nak nampak di sini, kamu wahai Muhammad tak ada pun di sisi bukit sebelah barat. Waktu Musa di lembah yang sebelah timur tadi. Ketika mana waktu tu adanya arahan daripada Allah kepada Nabi Musa, wa ma kunta minasyahidin, dan kamu sesekali bukanlah termasuk di kalangan orang yang menyaksikan. Betul lah, kalau Nabi Muhammad ada pada waktu tu termasuk penyaksi, kamu bukan penyaksi pun. Tapi nak habaq di sini pasal pun ayat-ayat lain Nabi Muhammad boleh cerita kepada kaum dia kafir Quraisy itu komplit pasal cerita tu. Bermula daripada dia datang daripada negeri isteri dia. Isteri dia datang dari mana? Negeri. Dia lari, lepas tu dia tertumbuk orang tu, dia lari ke negeri siapa? Negeri Madian. Betul, dia lari ke negeri Madian. Jadi Nabi cerita seolah-olah dia daripada negeri Madian, bawa isteri, bawa anak dia. Akhirnya mereka tersesat kan, sampai di tepi Bukit Tursina tu. Jadi malam tu sejuk, dingin. Jadi dia tengok ada macam punca api atas bukit. Dia kata, kamu tunggulah 2 buah anak sini. Ni bahasa Penang lah dah. Kamu tunggulah 2 buah anak sini, aku akan pergi dapatkan api tu. Jadi kalau aku berjaya dapatkan api tu, 2 benda kan dalam Quran sebut. Pertama, aku boleh ambil sebahagian daripada api tu, waktu pun kita boleh memanaskan dan menghangatkan badan kita. Dan kalau betul ada orang bawa api tu, aku akan tanya dia. Maksudnya waktu tu memang confirm Nabi Musa sesat jalan. Jadi bila lah kita kata ada api situ, mesti ada orang bawa api kan. Jadi boleh tanya orang tu, jalan sebenar nak balik ke masjid ni laku mana. Jadi satu minta api dengan dia, satu lagi kami sesat ni. Tu. Jadi sampailah kepada tempat tu. Jadi bagaimana Nabi boleh cerita? Nabi cerita sendiri ke Allah wahyu? Allah wahyu. Jadi bila Allah wahyu, Nabi tak boleh cerita sendiri, menunjukkan Nabi itu benar-benar Nabi dan Rasul, utusan yang diwahyukan firman-firman Allah kepada dia. Walakinna ansha'na quruna, tetapi juga kami telah mengadakan. Nak kata apa ni? Tapi kami ni mencipta, betul lah Allah tu pencipta, mengadakan beberapa generasi. Allah ni mengadakan beberapa generasi, fatatawala alaihimul umur, dan berlalu ke atas mereka masa dan waktu yang panjang. Jadi selain daripada kisah Nabi Musa tu, Allah nak khabar di selang-selang masa antara Nabi dan Rasul tu, banyak dah Allah buat generasi demi generasi. Yang mungkin Allah cerita, yang mungkin kita tak tahu pun, yang tidak diceritakan oleh Allah. Dan masa di antara generasi ke generasi itu panjang. Hak ni dengan umur tertentu, hak ni dengan zaman tertentu, banyak Allah khabar. Wa ma kunta sawiyan fi ahli Madian, dan tiadalah kamu wahai Muhammad tinggal bersama depa. Siapa depa tu? Bersama dengan penduduk Madian. Madian ni Nabi Syu'aib. Kamu wahai Muhammad tak pernah tinggal pun sekali dengan penduduk Madian. Tatlu alaihim ayatina, yang mana kamu membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Kamu tak pernah tinggal sekali dalam kampung tu bersama penduduk, dan bukan kamu yang membacakan ayat-ayat kami pada mereka. Tapi yang kamu cerita tu pasal orang lain, pasal Nabi apa? Nabi Syu'aib dengan penduduk Madian. Penduduk Madian ni apa dia onar mereka? Masalah mereka apa dia? Madian ni antaranya ialah mereka suka menipu dalam perniagaan. Takar, timbangan tu.
Tipu kilo lah, senang kalau kita hari ni nak mudah faham. Tain timbang kilo lah ke dia tu lebih, tain nak jual lah ke orang tu dia kurang. Tipu dalam takaran, tipu dalam timbangan. Dan satu lagi, mereka ni ada menyembah satu pokok lah, yang mana di kawasan Madian ni kita tahulah kawasan tu jenis berbukit, bukau, gersang ni, tapi dia ada satu tanah lapang yang tanah tu subur. Di celah-celah tanah tu ada satu pohon yang besar, yang mana pohon tu lah dijadikan sebagai kira macam pelik lah. Tiba-tiba tanah ni pelik pada orang, subur, lepas tu di celah-celah tanaman yang subur tu ada pohon besar. Mereka anggap keramat lagi. Jadi itulah antara mereka sembah pohon tersebut. Satu lagi, mereka suka mengganggu orang di persimpangan-persimpangan. Mereka cari simpan-simpan tertentu, mari kafilah dagangan ke, mereka sekat tahan rampat gangguan macam tu. Tu rangai orang Madian. Jadi Allah nak apa di sini, ketika peristiwa tu berlaku bersama Nabi mereka Syuaib, ada? Tak ada pun. Tapi boleh cerita satu-satu. Ustaz Nabi Syuaib lagu ni, Nabi Syuaib bicara lagu ni, umat dia balas lagu ni, perangai dia lagu ni, perangai semua ni. Bukan berlaku zaman Nabi, Nabi boleh cerita pula. Pattern umat ni lagu ni, pattern umat Nuh lagu ni, pattern umat Soleh lagu ni, pattern umat ni lagu ni, membuktikan Nabi itu benar-benar Rasul. Mana sambungannya? Walakinna kunna mursilin, tetapi kamilah yang telah mengirim rasul-rasul tersebut kepada umat-umat masing-masing. Jadi nak apa kamu tak hidup sekali dengan mereka, bukan kamu yang pergi dakwah kepada orang zaman tu, tapi kami dah utus sebelum kamu tu nabi-nabi dan rasul untuk mengurus dan mendakwahkan mereka. Okey. Ayat seterusnya, ayat 46. Wa ma kunta bijanibit tur iznadaina, dan kamu juga tidak hadir di sisi atau berserta dengan Nabi Allah Musa ketika Nabi Allah Musa diseru oleh Allah di Bukit Tur Sina. Ada tak Nabi Muhammad pada masa itu? Sekali? Tak ada. Baik, ini adalah kisah seruan daripada Allah kepada Nabi Musa. Nabi Muhammad boleh cerita sebiji-sebiji. Bila Nabi Musa pergi ke lembah tersebut, ada suara kan, suruh apa mula-mula? Tanggalkan nak light tu, selipar kamu. Nabi boleh cerita terperinci. Bila tanggal selipar, Allah tanya apa yang berada di tangan kanan kamu. Ni tongkat aku, Nabi Musa cerita sekian-sekian. Lempak tongkat kamu jadi ular. Kemudian ambil balik tongkat tu jadi asap. Kemudian bila letak tangan dia di celah, apa dia ni, nak kata ketiak ke poket dia ke, tiba-tiba tangan dia tu bercahaya. Tapi bercahaya di sini bukan cahaya yang mencacatkan lah, cahaya yang hilang gemilang. Nabi tak ada di situ, tapi Nabi boleh cerita kalau orang dengan orang cakap okey lagi. Ni orang dengan siapa ni? Nabi Musa sedang berbicara dengan siapa ni? Kalau saya boleh cerita orang tu habat lagu ni, orang ni habat lagu ni, orang dengan orang tu ni lagi. Tapi kita cerita orang sedang berbicara dengan siapa tu? Allah. Secara terperinci, hakikat yang sebenar. Bahkan ayat ni jugalah yang disebut oleh Abu Hurairah dalam tafsir Ibnu Katsir. Abu Hurairah sebut apa berkenaan dengan ayat ni? Sesungguhnya mereka diseru. Ini berkenaan dengan umat Nabi Muhammad. Sesungguhnya mereka diseru, hai umat Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian sebelum kalian meminta kepada kami. Kami telah memperkenankan kepada kalian sebelum kalian berdoa kepada kami. Berkaitan dengan ada kalimah nadaina, seruan ni. Jadi Abu Hurairah dia datangkan satu riwayat yang mana seruan kepada umat Nabi Muhammad, hai umat Nabi Muhammad, umat Muhammad tu kami memberikan kepada kalian sebelum kalian minta. Kami perkenankan kepada kalian sebelum kalian berdoa kepada kami. Baik. Walakin rahmatan min rabbika, tetapi ini adalah merupakan satu rahmat daripada Tuhanmu. Apa dia rahmat di sini? Rahmat dia ialah kisah-kisah yang diceritakan kepada kamu itulah.
Yang kami cerita pasal Nabi Adam pada kamu, cerita pasal Nabi Idris pada kamu, Nabi itu pada kamu, sampailah Nabi terakhir sebelum kamu, Nabi Isa itu adalah rahmat untuk kamu. Rahmat untuk kamu sebab nak membuktikan kamu benar-benar Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah. Litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika. Litunzir, apa dia inzar? Inzar nazir. Untuk memberi peringatan kepada kaum Nabi, kaum Quraisy. Kami bagi benda ni kat kamu untuk beri peringatan kepada kaum kamu, kaum Quraisy. Ma atahum min nazir min qablika, yang mana umat ini, kaum Quraisy, sebelum pada ni tak pernah didatangkan kepada mereka walaupun seorang nabi ataupun rasul. Contoh umat tertentu nabi dia ni, umat tertentu nabi ni. Tapi umat Quraisy tu tak ada lagi seorang nabi atau rasul pernah datang sebelum Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi dan pertama untuk umat Quraisy ataupun kaum Quraisy. Ya, suruh berhenti ke tu je? Perabi hayat kan? Boleh tak perabi hayat? Okey. Yang mana tidak ada nabi ataupun rasul yang pernah datang kepada mereka sebelum ini, la'allahum yatazakkarun, mudah-mudahan kamu beroleh peringatan. Kamu beroleh peringatan. Baik. Sebenarnya ayat ni kalau kita tengok untuk menafikan pendustaan. Selalunya orang yang mendusta, menolak dan membangkang Rasulullah ni, bila Rasulullah cerita kisah Nabi ni, dia akan habaq apa? Oh, ni bukan Nabi ni bukan Rasul ni bukan utusan Allah ni mesti Muhammad dengar cerita daripada siapa-siapa ni. Maksudnya Muhammad riwayatkan cerita, ada orang lain tolong cerita pada dia cerita kat kita. Ni antara hujah-hujah dan ayat orang nak tolak Nabi. Satu lagi, Nabi ni copy paste, duplicate, ciplak daripada kitab sebelum ni lah. Maksudnya mungkin Nabi tu ambil kitab Zabur ke, mungkin dia tengok cerita-cerita dan Taurat pasal Nabi, dia cerita balik. Mungkin dia tengok kitab Injil, dia cerita balik. Hakikatnya nak mendakwa dan menuduh Rasulullah duplicate tu memang out terus. Sebab Nabi tak reti baca, Nabi tak reti tulis. Bahkan sebelum ni kita dah cerita bagaimana komponen yang cukup indah dan menarik yang Allah latar belakangkan pada hidup Nabi untuk nafi semua ni. Contoh, bapa Nabi meninggal waktu Nabi dah lahir ke dalam kandungan? Bila waktu bapa Nabi meninggal, Nabi dalam kandungan, otomatik orang tak boleh tuduh Nabi ambil ilmu ni, berita ni daripada bapa dia. Tak logik sama sekali sebab bapa dia dah mati. Waktu dia dilahirkan, hanya beberapa ketika terus dihantar ke perkampungan Bani Sa'ad. Halimah Sa'diyah duk jaga dia tu, Halimah binti Abi Zuhair tu. Jadi mak dia nak mengajak dia waktu bila? Jadi adalah ketika dia hantar sekejap sekali selepas berlaku, malaikat Jibril mari kan. Masa tu umur Nabi tu berapa tahun? Berapa tahun? 8 tahun mak dia mati dah. 8 tahun tutup dia mati dah. 4 atau 5 tahun lebih kurang. Waktu tu dibelah dada dia, takut bimbang jadi apa-apa anak orang ni kan. Dihantar sekejap, kemudian kembali semula. Kemudian bila mak dia meninggal, umur 8 tahun tu dibelah oleh tok dia. Waktu tu lah tok dia pula mati. Dan bila tok dia mati, tok dia tak kesempatan pun untuk cerita benda-benda tu. Bahkan pernah kita suarakan dulu dah. Suarakan dulu. Kalau Nabi benar-benar tak reti baca dan menulis, ni sekadar pertanyaan. Abdul Muttalib pada waktu tu apa jawatannya? Tok Nabi pembesar, penguasa, wali kota Mekah. Maksudnya dia boleh berikan apa-apa kemudahan dan keistimewaan pada Nabi. Kalau contoh hari ini bukan kita nak melampau kata Nabi, tapi nak suruh faham. Contoh kalau saya ni pembesar negeri Pulau Pinang, dah gila cucu saya nakkan yang terbaik. Siapa cikgu tuition hak paling pandai kat sini bahasa Melayu? Mai ajak cucu aku. Siapa hak pandai sejarah? Mai ajak cucu aku. Nak suruh hak cucu kita tu pandai.
Tapi Abdul Muttalib buat lagu tu pada Nabi. Cucu aku tak erti baca, tak erti tulis. Aku nak hantar kat siapa nak belajar ni, tak pernah berlaku dalam sejarah. Jadi orang tak boleh tuduh. Duduk pula lepas tu dengan siapa? Pak saudara pula bukan orang yang seolah-olah dari dia menyokong Nabi. Akidah tu dia tak menyebelahi Nabi. Dia orang yang menyalahi akidah Nabi, kepercayaan Nabi. Lepas tu Nabi pula waktu duduk dengan Abu Talib, dia bantu pak saudara dia pergi mana? Pergi ke Syam berniaga. Seolah-olah lakaran hidup yang Allah tentukan tu tak ada masa Nabi nak belajar. Walaupun kecil tu dah berniaga dah. Mana tak ada kita tengok dalam sejarah, mana-mana disebutkan ulama Nabi pernah belajar dengan guru sekian-sekian, ada tak? Tak ada. Sampailah wahyu turun pada Nabi. Jadi ini adalah menunjukkan kisah Rasulullah yang menafikan kalau Nabi ni duplicate atau copy paste daripada mana-mana kitab. Walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim, agar mereka ni orang-orang mana? Orang-orang kafir Quraisy ni ketika mana nanti ketika mereka dimusibahkan dengan musibah ataupun bencana ataupun bala daripada Allah kerana disebabkan hasil tangan-tangan mereka sebelum ini, fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasula. Jadi ini nak menegakkan hujah kepada Nabi bahawa Nabi dah mendakwahkan mereka. Tak mau lepas pada ni, bila mari betul-betul musibah, mereka akan habaq lagu ni. Rabbana laula arsalta ilaina. Wahai Tuhan kami, kalaulah dulu pernah datang seorang rasul mendakwahkan kami. Dia nak cakap lagu tu bila dia kena tu. Jadi tak mau depa ni lepas kena bala baru mari perkataan lagu tadi. Sedangkan Nabi Muhammad mari duk habaq dah, tak mau dengar. Nabi Muhammad mari dakwah dah, tak mau terima. Jadi sebelum benar-benar azab tu timpa mereka disebabkan oleh penolakan dan penafian mereka dengan kata-kata macam ni. Kalaulah dulu ada seorang Nabi yang diutuskan pada kami, fanattabi ayatika, maka pastilah kami akan mengikuti ayat-ayat kamu. Ayat sedap terus bila kena lah. Kalau marilah seorang Nabi dulu, mesti kami ikut ayat-ayat yang difirmankan oleh kamu pada kami. Wa nakuna minal mu'minin, bahkan kami mesti menjadi orang yang beriman pada masa itu. Sedap ayat. Tapi ayat ni tak lagi berguna bila dah mari azab. Takut lagu tu lah, takut bila mari azab keluarlah cerita-cerita lagu ni. Rupanya Muhammad tu benar, rupanya Muhammad tu betul. Kalaulah mari seorang Nabi pada kami, kami akan ikut ayat kamu, kami akan dengar firman kamu, kami akan jadi orang beriman. Ini semua pembohongan dan pendustaan bila azab tu betul-betul datang. Jadi inilah hujah atas Nabi nak habaq yang mana sebahagian besar umat sebelum ini ditimpakan bala, kemusnahan. Sama macam aku. Nabi Nuh dulu macam aku. Dia Nabi, dia Rasul. Dia mengingatkan kaum dia. Tak dengar jadi lagu ni. Lut dulu sama macam aku. Nabi dan Rasul. Tak dengar jadi lagu ni. Aku pun Nabi dan Rasul untuk kamu. Tak dengar. Marilah. Jadi aku takut bila benda tu mari. Dia buat ayat tu. Macam orang dah lepas kena tangkap kat polis lah. Dia main ayat kalau lah. Bukan? Kalau aku tak mencuri pun tadi. Sebab kena tangkap. Kalau tak kena tangkap, mencuri pula lain kali. Kalau tak kena tangkap, terlepas tadi, tak ada orang tahu, dia buat pula. Tapi kalau kena tangkap, keluarlah ayat tadi. Kalau. Jadi tak ada guna ayat-ayat penyesalan seperti demikian. Kalau juga 91 minit boleh berhenti dah. Boleh berhenti dah, insya-Allah kita akan semayang isyak. Boleh faham tak tu? Boleh faham. Jadi kesimpulan dan rumusan secara ringkas malam ni, ayat-ayat yang kita baca, yang kita hurai dan tafsirkan ini adalah salah satu bentuk hujah dan dalil untuk membuktikan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar seorang nabi dan rasul yang difirmankan ayat-ayat dan wahyu kepada beliau. Wallahu a'lam.
Di Mekah. Kaum Quraisy ada lagi lah. Keturunan dia tu. Keturunan Quraisy tu lah. Ada lagi. Tak, maksud keturunan Quraisy tu Nabi Muhammad pun keturunan Quraisy lah. Maksudnya selagi keturunan Nabi Muhammad tu ada, dia tetap keturunan Quraisy lah. Sama ada dalam dua lah. Keturunan Quraisy yang Abu Jahal Quraisy ke tak? Abu Jahal pun Quraisy, Abu Lahab pun Quraisy. Hari ni pun sama je. Sama ada Quraisy tu jadi orang yang benar-benar ikut jalan Nabi. Satu lagi jalan Abu Lahab dengan Abu Jahal je lah. Quraisy tu masih tetap ada. Imam Mahdi dikatakan berketurunan Quraisy, tapi bercampurlah dengan bangsa Ajam tu mengikut riwayat-riwayat yang ada. Okey. Jadi kita berakhir di sini. Moga-moga kita sama-sama dapat memanfaatkan kuliah ataupun ceramah pada malam ini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.